masa tu aku dapat dalam RM3,000 sebab bila buat freelancer ni banyak masalah dan dugaan yang kita akan hadapi sebab kita adalah bos kepada diri kita. Buat something yang betul-betul korang suka dan passion. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada abang-abang, makcik-makcik, adik-adik, toki-toki di luar sana. Okey, selamat datang, welcome to FJ Media. Yokoso. Okey, bagi korang yang first time tengok video aku kat FJ Media ni, korang boleh tengok video mengenai live aku dekat Jepun dan juga gears-gears ataupun gadget-gadget yang aku beli dekat Jepun, dan juga korang boleh tengoklah tips-tips ataupun learn some things that I can share with you about YouTube, about career as an entrepreneur dan sebagainya. Okay, aku nak kongsikan sikit pengalaman aku sebagai freelancer dekat Jepun ni. Dan sepanjang aku jadi freelancer ni, aku dapat buat duit, boleh kata lumayan jugalah. So dalam video ini aku nak kongsikan pengalaman yang aku dapat, cerita-cerita sikit lah, sembang-sembang sikit macam mana aku jadi freelancer ni, apa yang aku buat. So apa yang kita semua boleh belajar, kita belajar, dan korang juga boleh kongsikan pengalaman korang kalau ada buat bisnes ke, freelancer ke, dekat komen kat bawah ni. So kita boleh kongsi lah ramai-ramai apa cerita korang semua. Okay, aku start jadi freelancer dekat Jepun ni pada tahun Januari 2020, tahun lepas. So dah genap macam setahun lah kan aku jadi freelancer ni. So pastikan korang tengok video ni sampai akhir sebab dekat sini dalam video ni aku akan bagi tahu berapa yang aku dapat buat duit jadi freelancer dekat Jepun ni, dan apa yang dapat aku belajar. Freelancer buat apa dekat Jepun ni? Okay, freelancer aku dekat Jepun ni aku buat 3 benda. Yang pertama aku buat website, web designer. Kalau kat Jepun ni kalau dia orang semua baru start business atau buka kedai ataupun apa-apalah, so website ni macam jadi benda yang wajib lah, macam business card lah. Dan juga yang kedua aku buat graphic design. Graphic design ni taklah macam pro sangat lah. Aku buat design pamphlet, design business card, logo dan sebagainya lah. So macam mana aku boleh start jadi freelancer dekat Jepun ni? So asalnya company ayah mentua aku tak ada website. So macam dia orang nak buat website, aku try lah Google dan YouTube. Rupanya aku tengok macam taklah susah sangat nak buat website ni kan. So mula-mula aku try buat guna WordPress lah. Belajar sendiri semua benda sampai aku dapat rasa aku suka buat website ni kan. So sampai aku tak tidur one day aku buat benda ni, tapi aku tak letih tau. Nak kata tak letih tu tipu lah, tapi macam aku tak jemu lah, tak bosan lah. So I can feel that I like what I'm doing on that time. Aku fikir macam seronok juga kan kalau buat website, buat benda yang aku suka ni, sambil tu boleh buat duit kan. So aku contact dekat kawan aku, senior aku yang baru buat company dia sendiri. So dia kata dia setuju nak buat website, nak suruh aku buat website. Waktu tu juga dia suruh aku buat business card untuk dia. Secara automatiknya aku situ belajar sikit-sikit mengenai graphic designer. Dan alhamdulillah dekat situ saja sales aku boleh masa tu aku dapat dalam RM3,000. So aku rasa macam seronok kan, boleh buat duit dengan benda yang aku suka. Okay, go to conclusion berapa banyak yang aku buat boleh buat duit dengan freelancer ni. Okay, jumlah sales yang aku dapat pada tahun lepas 2020 ni, jumlah dia dalam convert kepada ringgit Malaysia dalam RM17,000. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah. So nak kata banyak ke sikit aku pun tak tahu lah, sebab aku pun first time jadi freelancer ni kan. Banyak juga masalah yang aku hadapi, antaranya kekangan masa. Untuk pengetahuan korang, aku ayah kepada 2 orang anak. So
aku buat freelancer ni sebagai side job. Aku habis kerja, lepas habis kerja layan anak family aku, dan aku juga kerja 6 hari seminggu. Aku hanya cuti pada hari Ahad. Bila aku buat kerja freelancer ni, so bila family aku tidur lewat malam, hanya itulah masa yang aku ada untuk buat kerja freelancer. Dan juga weekend mostly Sabtu malam Ahad tu macam aku tidur pun dalam 2 jam 3 jam macam tu. Mungkin orang fikir gila lah Mamat ni. Bagi aku suka kan, aku macam ada passion benda yang aku buat ni. So aku tak rasa macam crazy workaholic sebab aku suka kan. Apa lagi halangan yang aku hadapi sepanjang aku jadi freelancer ni, yang paling susah adalah nak cari customer. Nak cari customer ni memang susah. Yelah, sebab kita ni bukan bergerak sebagai as company. So macam kurang kepercayaan daripada customer kita ni. Macam mana aku cari customer aku? Aku tak ada masa untuk buat sales, untuk pergi jumpa direct customer aku. So aku buat sales melalui Instagram, hantar direct message. So mostly memang tak layan message aku ni kan. Tapi yelah, aku pun faham kalau orang hantar message macam tu pun secara random kat aku pun tak layan. Tapi just hantar. So Alhamdulillah ada juga customer yang aku dapat daripada Instagram. Start daripada tu dia macam berkembang dia macam perkenalkan aku pada kawan-kawan dia dan sebagainya. Mula-mula memang payah untuk appealkan sebab kita pun tak ada reputation yang sebelum ni yang kita boleh buktikan yang kita punya works ni bagus. So dekat mula-mula tu aku buat website memang dengan harga yang murah gila. Contohnya dalam RM400 boleh buat website kan. Sebab aku tak ada reputation, so aku just guna harga yang murah sebagai aku punya marketing Daripada situ aku start naik harga. Dan website yang paling mahal pernah aku buat, dalam tak mahal mana pun tapi bagi aku ada mahal lah, RM4,000. Masa yang aku ambil untuk siapkan website tu hanya nak ikut jam dalam 8 jam Boleh kata lumayan 8 jam boleh dapat RM4,000. Apa tips yang boleh aku sharekan? Start before you're ready. Okay, so kalau kita nak start sesuatu, buat bisnes ataupun buat apa-apa lah kan, kadang tu mungkin kita rasa takut untuk mulakan sesuatu ni. Yelah, takut untuk gagal Contohnya kalau nak buat bisnes, risau kalau gagal bisnes ni habis duit modal semua benda. Ok, memang betul, aku pun faham, aku pun mula-mula takut juga. Tapi macam kalau kita takut nak start untuk cuba try, nothing happens Ada juga daripada kalangan kita bila sebelum start sesuatu ni macam fikir yang kita ni tak cukup ilmu, tak cukup skills untuk mulakan sesuatu. Ok, contohnya kalau kita ni nak jadi YouTuber kan. Okay, aku nak jadi YouTuber, aku tengok ada seorang YouTuber ni boleh buat duit kan. Why not kita try cuba jadi YouTuber ni. So tapi bila fikir-fikir, aku ni tak ada skill nak edit video, macam tak pandai, segan nak cakap depan kamera, dan lain-lain lah. Tapi jangan risau guys, aku pun cakap dengan korang segan nak cakap depan kamera macam ni kan. Tapi mula-mula tu memang fail lah, memang macam awkward lah. Aku pun mula freelancer ni banyak juga fail, kegagalan yang aku hadapi. Tapi macam step up, step by step. Macam skill aku pun meningkat sikit demi sedikit. Korang tak perlu risau kalau korang tak ada skill untuk mulakan sesuatu. Just mula dan automatik kita akan tingkatkan skills sikit-sikit. Okay, so yang kedua apa yang aku nak kongsikan, buat something yang korang betul-betul suka dan passion. Sebab apa? Sebab bila buat freelancer ni banyak masalah dan dugaan yang kita akan hadapi. Okay, so mostly freelancer ni kerja seorang-seorang kan. So kalaulah kita ni tak dapat nak atasi masalah yang kita hadapi, memang fail lah kan, give up dekat separuh jalan. Kita buat tu betul-betul suka dan ada passion. So aku pasti insyaAllah walaupun banyak pun masalah yang kita hadapi dekat tengah-tengah kita buat kerja ni, kita akan tak give up sebab kita suka. Okay, aku ulang sekali lagi, start before
you're ready, okay? Just start it. Kalau korang rasa nak buat YouTube, just start esok, okay? Just put the camera on, tekan butang record, just membebel. Kalau korang tengok video aku first yang aku post dekat YouTube ni macam mengarut gila, okay? So just record je, okay? Itu contoh. Yang kedua, aku ulang sekali lagi, adalah buat something yang betul-betul korang suka dan passion. Dan semua orang yang berjaya dekat luar sana cakap benda yang sama. Aku bukanlah berjaya, tapi aku belajar daripada diorang juga. Contohnya Steve Jobs dan juga Jack Ma sebagainya. Diorang cakap buat benda yang betul-betul yang kita suka dan ada passion. Okay, so conclusionnya, mungkin waktu pandemik ni kita boleh gunakan masa kita yang banyak dekat rumah ni dengan cuba sesuatu benda yang baru, okay? Dan insyaAllah boleh kita jadikan side job kita, bolehlah buat duit sikit-sikit. Tak perlu fikir panjang-panjang, just start dan cuba mulakan, dan kita akan getting better dan better during the process, dan insyaAllah boleh cari rezeki, okay? Buat duit as a freelancer, okay? Dan hidup sebagai freelancer ni memang best. Walaupun aku tak kerja full time, tapi aku dapat bayangkan yelah, freelancer ni kerja seorang. Yang pertama, okay, memanglah bosan. Kita boleh kerja dekat mana-mana yang kita suka, dan kita boleh kerja bila-bila yang kita suka, okay? Sebab kita adalah bos kepada diri kita, okay? So jangan takut untuk mulakan sesuatu yang baru. Keep your work, okay? So aku pasti insyaAllah kita semua akan berjaya, okay? So jumpa dekat next video. Wallahualam. Assalamualaikum. Bye bye.